semua, selamat datang ke dalam kebaktian secara atas talian pada minggu ini. Saya doakan kita semua sentiasa dilindungi dan sejahtera di hadirat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita bagaimana mengetahui kegagalan beragama. Mesej ini boleh diringkaskan dengan ungkapan orang benar akan hidup dengan iman dan bukan karena agama. Dalam pencarian manusia untuk Tuhan melalui beragama, terdapat kecacatan yang teruk dalam agama. Kita panggil ini kegagalan agama. Sebelum ke sisi puji dan sembah, di sini saya ada dua perkara. Pertama, marilah kita dengan girang hati dan penuh kesyukuran memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh menyumbangkan melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay, atau duit now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera di skrin. Kesempatan untuk memberi merupakan berkat dan sebagai tanda kita terus berserah kepada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan penuh berkelimpahan. Sekian saja pengumuman kita untuk minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita terus memuji Tuhan, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia hidup berkuasa.
merasakan hadirat Engkau Tuhan. Rasa
Selamat pagi semua. Terima kasih kerana mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Penyertaan anda semua adalah satu berkat pada satu sama lain dalam kebaktian online pagi ini. Oleh itu, anda digalakkan untuk memberi ucapan, dorongan selamat pagi antara satu sama lain di ruangan chat di bawah. Pada minggu lepas, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dennis bertajuk Kuasa Injil dari siri Kobahan Kebenaran dengan Iman. Minggu ini kita akan meneruskan siri Kobahan yang bertajuk Kegagalan Agama, yang diambil daripada Roma 2 ayat pertama sehingga yang ke-6. Mari kita baca bersama. Roma 2 ayat 1 sehingga 6. Kerana itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kerana engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahawa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Adakah engkau sangka bahawa engkau akan luput daripada hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahawa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kerana kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Mari kita berdoa. Bapa kami syurgawi, kami berdoa pada pagi ini Tuhan, supaya Engkau Allah mempersiapkan hati jiwa roh kami Bapa. Kami sedar Tuhan, kami tidak dapat hidup dengan benar Tuhan, dengan agama, tapi kami hidup kerana kebenaran Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami pada pagi ini Bapa, untuk mendengar firman Engkau. Berkati setiap kami mendengar firman Engkau, supaya kami bertumbuh dalam iman, dalam kekuatan kami dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Rom ada kesan yang cukup mendalam kepada gereja di sana. Paulus menekankan Injil, di mana Tuhan memberikan peluang kepada semua orang untuk mencapai kedudukan yang benar dengan Tuhan melalui iman kepada Kristus. Jadi buku ini boleh diringkaskan dengan ungkapan orang benar akan hidup dengan iman. Jadi siri yang kita akan lihat ini, yang pertama adalah berita buruklah bagi manusia, iaitu dosa, dalam Roma yang pertama. Dari kemudian Roma yang kedua, satu berita baik untuk semua manusia, iaitu orang benar akan hidup dengan iman. Buku ini akan membantu kita memahami masalah sebenar dunia sejak zaman dahulu dan bagaimana Yesus Kristus adalah berita baik untuk dunia.
dan kunci untuk mengubah kehidupan di mana terletaknya pada Injil Yesus Kristus. Dalam pencarian manusia untuk Tuhan melalui agama, terdapat kecacatan yang teruk dalam agama, dan kita panggil ini kegagalan agama. Dalam ayat yang pertama ini dia menyebut tentang engkau, yang bermaksud Paulus merujuk kepada mana-mana individu yang mementingkan diri sendiri seperti orang Yahudi ini, menganggap bahawa perjanjian dengan Tuhan dengan mereka bermaksud satu perlindungan automatik daripada penghakiman dan muka Tuhan. Tapi sebaliknya, ia adalah kegagalan agama untuk membimbing manusia mendekat diri pada Tuhan. So ada 3 kegagalan agama ini. Yang pertama, kegagalan mementingkan diri sendiri. Manusia berfikir dan cuba melakukan apa saja dia mampu untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mendapat berkenan kepada Tuhan. Semua ini wujud kerana percaya bahawa perbuatan yang baik dapat membantu penganut agama mendekatkan diri pada Tuhan. Oleh itu, apabila kerja-kerja atau perbuatan yang baik menjadi asas, mudah untuk percaya perbuatan baik ataupun kebenaran diri sendiri ini sebagai langkah yang berkenan kepada Tuhan. Sikap mementingkan diri sebegitu pasti membuat seorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan inilah kes antara orang yang percaya di Rom. Mereka menilai antara satu sama lain berdasarkan standard mereka sendiri. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya dikutuk, kerana Tuhan menilai berdasarkan kebenaran dan bukannya berdasarkan perbandingan diri. Dalam Roma tadi, Roma bab yang kedua ayat 1 hingga 3, kerana itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, kerana engkaulah yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahawa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dengan engkau, hai manusia, engkau menghakimi mereka dengan yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahawa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kita lihat dari contoh yang di sini. Dalam Lukas 18 ayat 10 hingga 14. 2 orang pergi ke rumah ibadat untuk berdoa, seorang Farisi dan seorang lagi pemungut cukai. Seorang Farisi itu berdiri seorang diri dan berdoa. Dia berdoa, ya Tuhan, aku bersyukur padamu kerana aku tidak seperti orang lain, penyamu, penjahat, pezina ataupun seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 10% daripada semua yang aku dapat. Tetapi pemungut cukai ini yang berdiri jauh, dia tidak mengeladah ke langit, tapi memukul dadanya berkata, Tuhan, kasihinilah aku seorang yang berdosa. Yesus berkata, aku berkata kepadamu bahawa orang ini bukannya yang lain pulang ke rumah dibenarkan di hadapan Tuhan. Sebab semua orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang Farisi ini bersyukur kerana perbuatan agamanya. Oleh itu dia menjadikan dirinya diterima oleh Tuhan. Sebaliknya Yesus berkata bahawa pemungut cukai yang berdiri di belakang balai ibadat ini dan mengaku dirinya berdosa, memerlukan rahmat Tuhan dan pengampunan Tuhan, dan yang Farisi ini bergantung pada kebenarannya sendiri. Manakala si pemungut cukai dia mengaku ia memerlukan kebenaran Tuhan. Dan Yesus berkata, pemungut cukailah yang pulang ke rumah dengan yang dibenarkan. Jadi saudara-saudari, inilah satu contoh kegagalan agama. Agama menekankan tentang kebenaran diri, bahawa seseorang boleh melakukan perkara-perkara tertentu untuk mendapat kebenaran. Dan ia berdasarkan orang itu bahawa agama mementingkan perbuatan. Di hadapan Tuhan, perbuatan baik diri kita adalah seperti kain kotor di depan Tuhan. Dalam Yesaya 64 ayat 6, kita semua telah menjadi seperti najis, dan semua perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kita semua layu seperti daun dan seperti angin. Dosa kita menyapu kita. Sesungguhnya Paulus menegaskan bahawa tiada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 10 hingga 12, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tiada orang pun yang mengerti dan tidak ada orang yang mencari Tuhan.
semua telah berpaling. Mereka bersama-sama menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oleh itu, saudara-saudari, mari kita memiliki sikap yang rendah hati seperti pemungut cukai ini. Ia mengakui kelemahan, kekurangan dirinya dalam dia mengikuti kehidupan yang benar. Sebab semua orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kegagalan yang kedua, kegagalan menyelamatkan diri. Ayat yang ketiga dan keempat pula mengutuk kecenderungan orang Yahudi untuk berfikir bahawa hubungan istimewa mereka dengan Tuhan akan melindungi mereka daripada penghakiman dan juga murka Tuhan. Dalam Roma 2 ayat 3 hingga 4. Oleh itu, apabila anda seorang manusia menghakimi manusia dan melakukan perkara yang sama, adakah anda fikir anda akan terlepas dari penghakiman Tuhan? Ataupun anda menghina kekayaan kemurahannya, kesabarannya, tanpa menyadari bahawa kemurahan Tuhan dimaksudkan untuk membawa kamu kepada pertobatan. Sebaliknya, Injil Yesus Kristus memberitahu kita bahawa kita semua adalah pendosa dan tidak ada apa yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Oleh itu, Tuhan mengutuskan anaknya yang tidak berdosa, anak domba Tuhan, untuk dikorbankan demi kita. Tidak ada sifat mementingkan diri sendiri yang di sini yang boleh menyelamatkan kita. Sebaliknya, kebenaran diri kita yang menghukum kita. Kerana tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di depan Tuhan. Agama menetapkan kita untuk dibandingkan dengan orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya telah gagal. Itulah sebabnya agama tidak dapat menyelamatkan kita atau membantu kita ataupun mengubah kita. Jadi jika kita terus menggunakan perbandingan diri sebagai asas untuk menilai dan mengutuk orang lain, kita akan jatuh di bawah murka Tuhan juga. Dalam Roma 2 ayat 5 sehingga 6, tetapi oleh kerana kedegilan hatimu dan hatimu yang tidak bertobat, kamu menyimpan murka terhadap dirimu sendiri pada hari murka Allah. Apabila penghakimannya yang adil dinyatakan, Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oleh itu sebabnya bertobat adalah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Ingat, Paulus menulis pada orang percaya di Rom. Kedua-duanya orang percaya Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Dalam konteks yang terdekat, Paulus mengesah orang percaya Yahudi untuk berhenti menghakimi orang yang percaya yang bukan Yahudi. Di hari murka Allah, walaupun murka Allah dinyatakan pada masa sekarang, ia akan dinyatakan secara tegas dan besar-besaran pada hari penghakiman yang akan datang seperti dalam Yesaya 13 ayat 13. Jadi semua kita mesti bertobat dan sedar bahawa kebaikan Tuhan bertujuan untuk membawa kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Atau adakah kamu menghina kekayaan kemurahan kesabarannya tanpa menyadari bahawa kemurahan Tuhan dimaksudkan untuk membawa kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 12. Semua orang telah berbuat dosa tanpa hukum Taurat, juga akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Kegagalan menyelamatkan diri ini bermakna kegagalan agama. So, kegagalan agama yang ketiga adalah kegagalan beragama luaran. Dalam Roma 2 ayat 17 hingga 26. Sekarang jika anda menyebut dirinya seorang Yahudi, anda bergantung pada hukum dan memegah dalam Tuhan. Jika kamu mengetahui kehendak dan menyetujui apa yang lebih penting yang telah kamu ajarkan oleh hukum, jika kamu yakin bahawa kamu adalah pembimbing bagi orang buta, terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik bagi orang bodoh, guru kepada anak-anak kecil, dan dalam Taurat kamu mempunyai perwujudan pengetahuan dan kebenaran, jadi kamu yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar dirimu sendiri? Kamu yang berdakwah supaya tidak mencuri, adakah kamu mencuri? Kamu yang berkata bahawa orang tidak boleh berzina, adakah kamu berzina? Kamu yang membenci berhala, adakah kamu merompak rumah ibadat? Kamu yang bermegah dalam hukum Taurat, adakah kamu menghina Tuhan dengan melanggar hukum? Seperti ada tertulis, nama Tuhan dihujat di antara orang-orang bukan Yahudi kerana kamu, kerana kita. Dalam ayat 25, bersunat mempunyai nilai jika
kamu mematuhi hukum. Tapi jika kamu melanggar hukum, kamu menjadi seolah-olah kamu tidak bersunat. Jadi jika mereka yang tidak bersunat mematuhi tuntutan hukum, adakah mereka tidak akan dianggap seolah-olah mereka bersunat? Paulus mendakwa bahawa pergantungan orang Yahudi pada hukum seperti dalam ayat 17 hingga 24 dan sunat pada ayat 25 sehingga 29 adalah sia-sia kerana mereka gagal menjaga undang-undang tu, peraturan Tuhan itu dalam hidup mereka. Senarai perkara yang dibanggakan orang Yahudi adalah sumber kesombongan belaka. Walaupun Tuhan memasuki hubungan dengan Israel saja di antara semua bangsa, memberikan mereka hukumnya, menetapkan mereka sebagai terang pada bangsa-bangsa. Namun mereka masih berdegil dan memberontak terhadap Tuhan. Saudara-saudari, gambaran kita pada masa kini, Tuhan cukup banyak menyatakan kebaikan, kemurahan kepada kita. Namun di antara kita masih ada yang berdegil dan memberontak terhadap Tuhan. Marilah kita pada hari ini datang pada Tuhan, melihat pada kehidupan yang kekal dengan tekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Dalam Roma 2:24-29, seseorang bukanlah orang Yahudi yang hanya pada zahirnya dan bukan juga berkatan semata-mata secara zahir atau fizikal. Tidak, seorang adalah orang Yahudi yang secara batiniah, dan sunatnya adalah sunat hati, bukan roh, bukan dengan kod bertulis. Pujian orang seperti itu bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Ayat yang berkenaan dengan sunat hati oleh roh, bukannya peraturan bertulis. Musa menyuruh kepada umat Israel untuk menyunat hati mereka dalam Ulangan 10 ayat 16, iaitu mengubah diri mereka dalam pribadi, dalaman mereka, supaya mereka boleh taat pada Tuhan secara konsisten. Namun akhirnya hati manusia sangat keras sehingga hanya Tuhan yang boleh menyunat hati umatnya. Oleh itu Musa meramalkan bahawa Tuhan akan melakukan perkara itu satu hari nanti dalam Ulangan 30 ayat 6. Para nabi juga menekankan bahawa Tuhan akan menggantikan hati batu umatnya dengan hati yang taat dengan cara kerja rohnya. Dan janji-janji ini digenapi dengan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, dengan ditandai dengan kedatangan Roh Kudus ke atas umatnya dengan kuasa, seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 41. Dari bentuk keagamaan lahiriah adalah pemahaman legalistik firman Tuhan, cara untuk menjadi orang yang benar, seperti yang dinyatakan sebelum ini. Ia adalah suatu kegagalan agama. Apa yang diperlukan adalah transformasi dalaman yang hanya boleh berlaku dengan bantuan Tuhan oleh Roh Kudus. Dan inilah sunat hati oleh Roh Kudus. Hanya dengan kebenaran Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Dan dengan Tuhan menyediakan kebenarannya dalam diri Yesus Kristus yang disalibkan untuk dosa kita dan mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia telah bangkit. Oleh kerana itu, hal itu berlaku. Kegagalan agama adalah satu kepastian kerana ia memimpin kepada kebenaran diri. Oleh itu kita harus memandang tinggi kepada Tuhan kita sendiri yang benar, yang menyediakan Yesus Kristus untuk menjadi kebenaran kita. Oleh itu sekarang tidak ada lagi kemegahan terhadap perbuatan baik kita sendiri. Perbuatan baik kita adalah seperti kain kotor di depan Tuhan. Kain begitu hendaklah dibuang ke tempat pembuangan. Kita memerlukan darah suci Yesus untuk menjadikan kita kudus. Kita perlu memakaikan pakaian kebenaran Yesus Kristus. Kita tidak melakukan apa-apa untuk membayar pakaian yang berharga ini. Tuhan telah melunaskan bayaran kita. Jadi kita memakai Kristus dengan rendah hati dan bersyukur. Kita tidak bermegah dengan diri kita sendiri. Sebaliknya kita bermegah kerana Kristus. Pada hari penghakiman, kita akan dihakimi menurut kebenaran yang kita harapkan. Sama ada kebenaran diri kita sendiri ataupun kebenaran Tuhan. Sama ada perbuatan kita ataupun percaya pada Yesus Kristus, kebenaran kita. Kesimpulannya saudara, oleh itu adalah penting bagi kita menilai sama ada kita mengikuti agama sebagai orang Kristian ataupun tinggal dalam kebenaran Yesus Kristus. Jika kita menilai dan mengutuk orang lain berdasarkan perbuatan mereka berbanding dengan perbuatan kita, bermaksud kita masih hidup dalam paradigma yang mementingkan diri sendiri. Dan hari ini kita perlu bertobat daripada itu. Tapi jika kita menahan diri daripada menghakimi
menghukum orang lain, dan jika kita tidak mempercayai perbuatan kita sendiri untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, tapi percaya bahawa kebenaran Tuhan, iaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, maka kita hidup oleh iman dalam kebenaran Allah. Ada kekosongan di dalam diri kita yang terdapat diisi ataupun dipuaskan oleh apa-apa ataupun sesiapa pun, kecuali oleh Tuhan Allah kita. Kerana Tuhan telah menciptakan kita untuk dirinya, untuk hubungannya dengan kita. Tanpa Tuhan semuanya tidak bermakna. Agama dibina atas kebenaran diri. Keselamatan pula adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa pada pagi ini Tuhan, supaya Engkau Allah yang memimpin kami Tuhan untuk memahami kebenaran, supaya kami hidup bukan berdasarkan agama tapi kebenaran yang Kau ada untuk kami Bapa. Pada pagi ini Tuhan kami ingin berdoa, kuasa Roh Kudus Engkau membukakan hati fikiran kami Bapa, untuk kami terus tinggal dalam kebenaran Engkau Bapa, dan memiliki kehidupan yang benar di depan Engkau Bapa dalam setiap pemikiran dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami dapat hidup Tuhan menurut kebenaran Engkau Bapa, dengan bantuan Roh Kudus Engkau Bapa. Dan kami sedar Bapa, dalam kesabaran dan kemurahan Engkau Tuhan, Engkau memimpin kami kepada pertobatan Engkau, supaya dengan demikian kami semakin dekat dan mengenali Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan, pada pagi ini juga kami ingin berdoa supaya Engkau Allah yang memperhatikan umat Engkau juga pada pagi ini Tuhan, yang mungkin di dalam kesusahan, dalam kesukaran Tuhan, dalam endemik ini Tuhan, kami percaya ada cabaran ekonomi di sekeliling kami Bapa, kenaikan harga barang dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang menghulurkan tangan Engkau membantu, menolong Bapa, saudara-saudari kami, keluarga kami Tuhan, dan saudara-saudara kami Bapa di sekeliling kami Tuhan, kawan kami Bapa, supaya Engkau Allah yang memimpin mereka Tuhan, menolong mereka Bapa untuk membuka jalan keluar dalam setiap kesusahan mereka Bapa. Dan Engkau Allah hidup dan penuh kasih karunia. Terima kasih Bapa, diserahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Terima kasih kerana telah mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Dan jika anda memiliki hati terhadap kobahan ini, mempunyai hati yang bersuka cita terhadap kobahan ini, anda boleh share link seperti yang tertera ini kepada kawan-kawan anda di tempat kerja anda ataupun keluarga anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, Yeho. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku.